Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua pada hari ini? Ustaz doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam bagi tahun 6. Baiklah, Ustaz nak yang pertama sekali murid-murid sediakan buku teks dan juga buku tulis serta alat tulis yang sepatutnya. Baiklah murid-murid, kita mulakan kita punya pelajaran pada pagi ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar murid-murid semua pada hari ini? Ustaz doakan murid-murid semua berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. InsyaAllah hari ini kita akan lihat muka surat 83, 82 dan juga 83, iaitu bawah bidang akidah. Okey, sekarang kita perhatikan muka surat 82. Apa tajuk yang kita nak pelajari hari ini murid-murid? Okey, lihat. Unit 3 iaitu kalam, baca dan fahami. Apa itu kalam? Kita akan tahu. Hari ini Ustaz nak murid-murid dapat faham apa maksud kalam. Yang kedua, dalil nakli bagi sifat Allah iaitu kalam dan juga dalil akli. 3 sahaja yang Ustaz nak murid-murid dapat hari ini. Murid-murid kena ikut apa yang Ustaz ajarkan. Okey, kita lihat sama-sama. Baca dan fahami. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihah la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Apa yang disebutkan ni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat maksudnya. Rawahu Tirmizi. Maksudnya sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah. Orang yang baca Quran, orang yang baca Quran ni satu huruf saja dia baca, dia akan memperolehi satu kebaikan. Satu kebaikan tadi ni akan digandakan dengan 10 kali ganda. Banyak tak? Tentu banyak. Okey. Aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf. Nabi kata aku tak katakan alif lam mim satu huruf, tak. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Kalaulah alif lam mim tu kita baca satu je. Tapi bila dapat pahalanya alif lam mim ada 3 huruf. Jadi dapat berapa pahala tu kalau kali 10? Ya betul, dapat 30 kali ganda pahala. Besar kan dapat 30 pahala tu. Bukan senang. Bukan senang kita nak dapat, tapi sebenarnya mudah. Tapi kita malas. Okey. Tapi lepas ni bila kita dah tahu pahala tu besar, jadi apa yang patut kita buat? Kita kena rebut sama-sama untuk membaca. Baiklah, kita lihat sama-sama. Subhanallah, besarnya ganjaran pahala membaca kalam Allah. Okey, kita tengok apa maksud Al-Quran tadi. Okey, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membacanya merupakan satu ibadah. Kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat. Al-Quran ni Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan dia ni, dan Al-Quran tadi ni tujuannya untuk apa? Kita membacanya. Bila kita baca Al-Quran tu kita dapat pahala. Sebab kita dapat pahala tu kerana Al-Quran tu bila kita baca dia merupakan satu ibadah. Okey murid-murid, kita tengok sama-sama. Ustaz nak murid-murid buka muka surat 83 pula. Okey, kita tengok satu persatu apa maksud kalam tadi. Okey, dah tengok tu arti sifat kalam. Kita wajib beriman bahawa
Allah bersifat kalam. Sifat kalam Allah bererti Allah maha berkata-kata. Allah Ta'ala maha berkata-kata tanpa memerlukan alat bantuan dan perantaraan. Cara Allah berkata-kata tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Okey. Boleh faham tak? Kita wajib beriman. Apakah, kalau Ustaz tanya, apakah hukum beriman dengan sifat kalam Allah? Hukumnya adalah wajib beriman dengan sifat kalam. Apa maksud sifat kalam? Sifat kalam bermaksud Allah maha berkata-kata. Dan Allah ni tak perlukan bantuan, tak perlukan apa-apa. Contoh kalau Ustaz nak bercakap, Ustaz nak cakap dengan kuat, Ustaz kena pakai hela, kena pakai mikrofon. Tapi Allah, dia dengan cara dia sendiri. Dia nak berkata-kata tu dengan cara dia sendiri. Tak sama dengan kita sebagai makhluk yang memerlukan banyak sangat perantaraan. Tengok ni, Ustaz nak bercakap ni, kalau Ustaz tak pakai mic, kan, tak pakai mic, dia akan jadi apa? Ni mic ni kan, kalau tak pakai mic dia akan jadi perlahan. Jadi terpaksalah gunakan mic untuk bagi murid-murid dengar dengan lebih jelas. Kalau tak pakai mic dia lagi perlahan. Okey, kita lihat dalil nakli. Apakah dalil nakli? Dalil nakli ni daripada Al-Quran. Okey, firman Allah Ta'ala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kallama Allahu Musa taklima. Lagi sekali Ustaz ulang, wa kallama Allahu Musa taklima. Surah An-Nisa ayat 164. Okey, maksudnya apa? Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Allah bercakap dengan Nabi Musa secara langsung. Macam mana Allah cakap tu? Secara langsung dengan Nabi Musa. Maksudnya kat situ Allah ni memang maha berkata-kata. Kalau ada orang kata, betul ke Tuhan kamu boleh berkata-kata? Memang Tuhan kami boleh berkata-kata. Kan, maha berkata-kata. Dan kita ni banyak kelemahan kalau kita nak bandingkan dengan Allah yang maha menciptakan kita. Okey, kita pergi seterusnya, dalil akli. Dalil akli ni maksudnya logik akal. Kita boleh berfikir, kita tengok, kita tahu. Okey, kita tengok sama-sama. Jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan baginya. Betul tak murid-murid? Kalau Allah tak boleh berkata-kata, Allah tak boleh bercakap, tak boleh berkata-kata, maka terdapatlah kekurangan. Sebab kita manusia pun kita boleh bercakap. Betul? Kan? Apatah lagi Allah, lagi lah hebat, yang maha hebat, lagi hebat daripada semua manusia, lebih hebat daripada sekalian yang ada. Okey, kita tengok, sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Sebab yang kurang tu siapa? Kita lah, makhluk. Sebab dia adalah pencipta, tentulah pencipta lagi hebat. Dan sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Allah ni memang sangat-sangat sempurna dan sangat-sangat mulia. Kita ni tak sempurna, kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan dan kita hina sebenarnya, tak ada apa-apa pun. Kita pun tak ada apa-apa. Kalau kita rasa kita boleh bercakap, petah kita bercakap, sebenarnya itu semua pinjaman daripada Allah. Kita kena ingat tu. Okey, kita tengok info dia sikit. Sifat kalam Allah mengandungi suruhan, tegahan dan pemberitahuan yang berupa wahyu kepada para rasulnya seperti Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Okey, boleh faham tak? Kalam Allah ni mengandungi suruhan. Apa yang Allah sebutkan tu adalah suruhan kepada tegahan dan pemberitahuan yang berupa wahyu. Untuk siapa? Nabi Allah bagi pada rasulnya. Melalui Al-Quran, Taurat, kitab Injil dan juga kitab Zabur. Okey, untuk hari ini murid-murid, apa tugasan murid-murid yang kena buat ialah, yang pertama sekali, murid-murid kena salin erti sifat kalam ni tadi. Ada 3 poin kat situ. Kemudian dalil nakli. Dalil nakli ni Ustaz nak murid-murid salinkan. Okey, maksud dia sekali. Dan akhir sekali dalil aklinya. Untuk tu hari ni, untuk tu sahaja murid-murid kena buat. Boleh? Dah siap, murid-murid boleh ambil gambar dan hantarkan kepada Ustaz secara personal message kepada Ustaz. Ustaz doakan semoga murid-murid Nam Amanah dan juga Nam Adil berada dalam keadaan sihat dan selamat. Semoga Allah pelihara kita daripada sebarang benda yang tak baik, insya-Allah. Dan Ustaz akhiri sekalinya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar murid-murid.